Laut dan pantai menjadi penghibur bagi setiap insan. Di pantai Teluk Cempedak, negeri Pahang ini, ada kisah di sebalik senyum dan tawa. Ini kisah keluarga Masyitoh dan suaminya, Cik Rosid, bersama anak perempuan tunggal mereka. Masyitoh Abdul Rahim, 36 tahun dan suaminya, Cik Rosid Ismail, 59 tahun, telah mendirikan rumah tangga hampir 15 tahun lalu. Mereka tinggal di sebuah warung yang dibina sendiri di tepi jalan menghala ke Pelabuhan Kuantan. Atas ihsan daripada pemilik tanah ini, dapatlah mereka sekeluarga menumpang berteduh. Inilah rumah dan inilah juga warung tempat mereka tinggal dan mencari rezeki dalam mengharungi hidup ini. Dia ni dulu bekas Navy. Bekas Navy ni faham sendirilah disiplin dia. Tapi saya banyak dia bentuk dengan cara disiplin lah. Cara dia ngecekar. Lebih kurang 13 tahun dulu, saya disahkan mengidap penyakit diabetes oleh Pusat Kesihatan Balok. Tahap kencing manis saya berada pada 22 darjah. Jadi bermula daripada itu, saya dianggap sebagai seorang pengidap diabetes yang kronik. Kak pergi jumpa doktor pakar, baru nyatakan dia dah kena saraf. Mula yang kena saraf tu 2017 tu, kaki dia melecet sikit je. Dia pakai slipper katanya. Dia jadi macam gangrel warna hitam. Kalau ikut daripada kisahnya, saya beli slipper baru, pakai. Kemudian dia melecet. Melecet tu sikit je. Kemudian jadi biru gitu. Saya masuk hospital, kalau tak silap saya dalam pukul 11 malam. Pukul 8 pagi besok dia orang sahkan kaki saya kena potong. Lepas tu doktor cakap memang kena buat operation terus lah. Dan saya pun terima je lah, memang apa yang doktor cakap yang terbaik untuk dia, terima. Lepas tu sampai tu dia dah potong sampai ibu jari je. Tengok dalam 3-4 hari tu luka dia pun tak okey juga. Potong lagi, maknanya dia nak cek dulu macam darah tu sampai tak ke bawah. Dia macam dengan buang isi je. Tengok tak okey juga. Hari yang ketiga tu memang dia kena potong, macam basic lah dia cakap. Memang dia akan potong. Ikut pada dia, memang dia tak boleh nak terima. Saya terpaksa makan 6 jenis ubat. Kalau dalam biasa paling sedikit pun saya sekali makan 8 biji hingga ke 12 biji sekali makan. 4 jam sekali makan. Dan sebelum saya makan makanan pagi ke, makan tengah hari ke, makan petang ke, makan apa ke, kena cucuk injection, kena insulin. Dan kalau perut dah tak ada tempat dah nak cucuk. Bayangkan 4 kali satu hari. Lepas tu selama berapa tahun dah? 3-4 tahun dah. Injection ni ataupun insulin ni mengerikan pada orang. Tapi pada kita yang dah biasa ni, tak ngeri tapi sakit. Cucuk okey. Tapi nak paskan dia punya ubat dia masuk ke dalam. Dia terpaksa menggeloyakkan kulit-kulit tu untuk menampung ubat tu masuk. Masa itulah sakit. Rutin harian seperti ini sudah biasa bagi Masyitoh untuk menguruskan suaminya. Setiap hari, dia akan mendukung suaminya untuk mandi dan juga urusan lain. Tiada yang susah, tiada yang membebankan. Rumah yang tiada fasiliti bilik air yang sempurna, ini hanya dapat digunakan di sudut belakangnya sebagai kegunaan mandi. Tabah mengharungi kehidupan begini, cekal hati mereka menerimanya. Bahkan sekarang saya tak boleh mandi awal-awal pagi. Ngilu seluruh badan.
Buat tulang saya dah tak ada cover dah. Dia ada kulit, tak ada isi dah. Jadi kena air saja mesti ngilu. Saya kehidupan memang susah lah. Kata orang nak minum air seteguk pun kena panggil isteri, kena panggil anak. Nak pergi tandas, nak kencing ke, nak berak ke, nak buat apa ke, kena bantuan orang. Dia nak berdikari sendiri. Macam nak kencing, nak ke tandas semua, tapi dia tak boleh nak. Dengan daya dia tu dia memang tak boleh. Memang beban pada saya. Mata pencarian saya sama sekali tak ada. Potong kaki dah tak boleh kerja dah. Saya tak ada pencarian langsung. Cuma apa yang saya dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak 250. Lepas tu baru-baru ni masa PTP baru ni pihak zakat ada beri bantuan dan pihak hal ehwal bekas prajurit pun ada memberi bantuan. Disebabkan Cik Rosid ialah seorang pesara tentera, setiap bulan lawatan dan bantuan dari Persatuan Veteran ATM Cawangan Indra Mahkota datang menghulurkan bantuan. Saat ini amat menggembirakan Cik Rosid kerana bertemu rakan-rakan seperjuangan dahulu. Pengalaman silam dapat dikongsi dan sedikit sebanyak mereka tersenyum gembira sambil mengimbau kisah lalu. Banyak melakukan aktiviti menyampaikan sumbangan kebajikan sama ada dari segi kematian, fizikal, hospital dan sebagainya, termasuk semua veteran yang berdaftar sahaja. Pelbagai kemudahan seperti pendidikan, dari segi bantuan sara hidup, bantuan pengurusan jenazah, bantuan kepada balu mana suaminya telah meninggal dunia. Kebajikan veteran mesti kita jaga, utamakan veteran sebab jasa-jasa beliau di dalam perkhidmatan ATN amat-amat dihargai. Dia seorang yang ambil tahu tentang kaki tangan veteran. Dia akan datang jenguk walaupun tak ditelefon. Dia akan bawa mari beras, buat mari ikan. Biasa dia bantukan minyak. Dia buat datang tengok tanya khabar. Bagi menyara keluarga, Masyitoh berniaga secara kecil-kecilan di hadapan rumahnya. Dahulu, ketika suami masih sihat, mereka menjalankan perniagaan makanan dan minuman dalam kediaman ini. Setiap hari bagi menyediakan kelengkapan bahan untuk berniaga, Masyitoh ditemani anaknya pergi membeli dan mendapatkan bahan masakan di kedai runcit yang berhampiran sekitar 8 km dari warungnya. Karakter Masyitoh yang peramah membuatkan dia disenangi penduduk sekitar dan pemilik kedai runcit ini. Bagi menjimatkan pembelanjaan modal berniaga, Masyitoh juga rajin bercucuk tanam di sekitar kawasan warungnya. Tanaman seperti pokok pisang yang daunnya digunakan untuk membungkus nasi lemak merupakan bahan penting. Selain itu, pokok cili serta bahan yang lain tumbuh segar dan ini amatlah membantu memudahkan urusan Masyitoh. Memang kita pun masa tu berniaga, kari pagi makan pagi. Macam sekarang lah berniaga, macam berniaga tak menentu. Dah dia dengan sakit, kita cuti. Saya tolong dia daripada segi cuci daun pisang dan potong dia. Lepas tu siang bawang, buat acar, buang tangkai lada, kupas telur.
Saya kadang-kadang penat tak penat pun dia buang tepi. Walaupun dia sakit ke apa ke, dia tetap buat kerja. Bantuan demi bantuan diterima oleh keluarga ini. Kehadiran ahli Dewan Undangan Negeri berserah iaitu YB Haji Andas Surarabu sememangnya banyak membantu Masyitah dan suami untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kalau pasang kaki tak daya nak akal. Kita dapati bahawa Pak Rashid ini perlu diberikan bantuan untuk nak meneruskan kehidupan beliau. Apatah lagi apabila penyakit kencing manisnya menjadi lebih serius dan terpaksa dipotong kedua-dua belah kakinya. Keluarga ini menerima bantuan daripada pihak Pusat Khidmat Dun Berserah ni berbentuk barangan dan juga sokongan perniagaan. Kita menyerahkan katil pesakit yang untuk keselesaan, kursi roda dan juga alat sokongan untuk saudara Rashid ni atau Pak Rashid ini. Kita menghulurkan bantuan secara tetap, secara bulanan. Barangan keperluan harian supaya keluarga beliau tidak ada masalah dari sudut makanan. YB Adam Surah ni, kawasan Berserah ni memang dia take care sama anak buah dia. Dia juga yang memperbetulkan kedai kami ni. Daripada banjir sampai tak banjir. Asalnya dulu macam dengan air tu dia tengok longkang, tengok macam mana dia kata keadaan gini. Dia memang datang semua tengok. Keadaan ni memang dia perhati longkang keadaan gitu tak boleh nak ni juga. Dia kata macam mana kita nak buat ni. Lepas tu dia kat bincang-bincang dia nak tinggikan, dia nak buat kos dia apa semua. Kata tak apalah dia tanggung semua. Tu yang dia buat. Saya kata kalau dah saya buat gini saya nak start niaga. Selain daripada itu kita bantu mereka untuk memulakan semula perniagaan dengan menyiapkan warung mereka ini secara bergotong royong. Kita menambah baik segala kemudahan dan kita bagi sedikit bantuan modal untuk isteri beliau memulakan perniagaan. Okey, sikit semangatlah untuk Kak Terima kasih banyak. Seawal jam 6.30 pagi, Masyitah menyediakan tempat untuk berniaga di depan warungnya. Payung dan meja disusun rapi bagi memudahkan juadah dihamparkan. Ruang dalam warung tidak dapat digunakan lagi kerana kini ruang itulah yang menjadi tempat Cik Rosid menempatkan katil hospital dan alat perubatannya. Menu jualan harian bagi Masyitah ialah nasi lemak yang menjadi kegemaran penduduk sekitar warungnya. Masyitah sentiasa memastikan kualiti masakan demi menjamin kepuasan hati pelanggannya. Baginya, inilah rezeki mereka, punca pendapatan keluarga ini bagi menampung kehidupan harian. Niaga dari pukul 6.30 pagi sampai pukul 11 gitulah ada. Tak menentu juga, kadang pendapatan, kadang kasar dapatlah 200.5. Tolak barang aja dalam 200 beli barang RM50. Dalam 30 letak minyak dalam lah RM20. Untuk spare kalau tak beli apalah bolehlah simpan RM20 sehari. Tu pun Kak ambil hadkan masa, satu ahad Kak cuti. Sebab untuk dia pula. Dia takut terabai dengan kita nak urus ni rumah tangga lagi. Mama seorang yang kuat, tabah. Walaupun mama ni jenis macam suka emosi, cepat terasa, tapi kita boleh faham lah, even sebab ayah sakit, mama dengan tekanan kerja, dengan hutang yang tertunggak pada mama, walaupun Isya tak dapat nak balas budi, sebab Isya tahu, jasa seorang mak tu memang besar, sampai tak boleh terbalas. Kadang-kadang dia protes juga, dia penat. Tolong ibu dia. Habis tu nak macam mana? Itu yang mata pencarian kami. Belanja 10-2. Kami tak mampu
memerlukan kebutuhan yang banyak. Tapi sekadar untuk mencukupi pendapatan kami. Assalamualaikum. Adik-adik. Kehadiran wakil syarikat Faiza Sendirian Berhad dari Cawangan Pantai Timur mendekati kisah kehidupan Masyitoh dan suami. Kecekalan Masyitoh menguruskan dan mencari pendapatan keluarga seorang diri amatlah dikagumi. Lawatan abang. Keadaan Cik Rosid yang kini sedang sakit dan sukar bergerak atas kehilangan kedua belah kakinya itu merupakan ujian yang amat pahit untuk ditelan mereka sekeluarga. Pelbagai barangan keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad disampaikan. Yang satu papan tu dalam RM30. Kalau cakap memang ada. Kita nak derhaka tapi terpaksa. Bang, Kak. Saya ni daripada syarikat Faiza. Saya Azrul daripada syarikat Faiza. Kita ni penaja utama untuk program Bersamamu. Abang ni dapat bantulah sikit banyak ya. Okey, ni ada bihun, ada bihun ya. Ada gandum, kita ada kecap lah. Ni kita ada lagi ni untuk ringan-ringan lah. Mi segera semua sekali. Kita ada kita bagi rempah lah, rempah-rempah. So akak boleh guna untuk meniaga. Yang ni saya bagus untuk abang. Bubur apa. Ni khas untuk kecil manis lah. Kecil nadi ya. Okey. Cara masak dia. Satu pot beras, satu kad air 3. Ni ada buku kongsian. Sebagai motivasi macam mana untuk hidup. Puan Hajar Faiza daripada susah jadi senang, daripada Mesir datang ke sini. Ni boleh. Ni ada sikit sumbangan daripada syarikat Faiza untuk akak dengan abang. Semoga dapat membantu. Anak tunggal keluarga ini, Nur Ardini Darwisha, 14 tahun, kini meneruskan pengajiannya di sebuah madrasah dalam ilmu menghafaz Al-Quran. Demi memenuhi hasrat ibunya untuk menjadikannya seorang hafizah, Nur Ardini cekal dan fokus atas pembelajarannya. Saya belajar di Madrasah Hufaz Al-Munirah. Seorang hafizah ni dia perlukan adab yang tinggi terhadap seorang guru. Sebab bila ada adab, ilmu akan masuk, Allah akan reda. Dan Allah akan buka hijab mata ni untuk menerima Al-Quran. Adik Ardini Darwisha, seorang yang baiklah kat madrasah, kuat hikmat, rajin tolong kawan-kawan, rajin mengulang kaji. Al-Quran dia mula-mula proses dia agak lambat sikit, lepas tu sebab dia rajin mengulang, alhamdulillah lah dalam keadaan baik. Meningkatlah prestasi mengaji dia. Penguat saya dengan anak. Dek, awak doa dek kadang tu. Kita doa orang-orang yang macam ni kadang-kadang memang kita tahu doa orang sakit, doa anak yang macam ni memang kita tahu. Saya cuma berharap pada dia boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran. Itu je yang kami nak. Turut serta dalam melakukan kerja amal, sebuah NGO iaitu Kelab Pemilik Velfire Malaysia bermuafakat untuk datang melawat dan menghulurkan bantuan buat keluarga Masyitoh. Segala keperluan asas dan keselesaan keluarga ini diambil berat. Kerja gotong royong juga dilakukan
bagi menghias semula keadaan warung supaya kelihatan lebih sempurna. Selepas itu, Cik Rosid sekeluarga dibawa bersiar-siar ke pantai Teluk Cempedak supaya dapat bersama-sama menikmati keindahan alam yang suatu ketika dahulu telah pudar dari keluarga ini. Terima kasih pada semua ahli VOCM daripada Central, Southern, Northern, East Coast semua yang telah mengulurkan bantuan dari segi sumbangan serta barang-barang kelengkapan yang tak seberapa. Kami hanya mampu membantu seberapa yang mungkin yang terbaik. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Inilah kisah keluarga Cik Rosid bersama isterinya Masyitah dalam menempuh kehidupan yang fana ini. Semoga mereka diberi sinar kebahagiaan dan harapan di masa akan datang. Hulurkan tangan, ringankan beban. Lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan